Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan. Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Baik, kita sambung membaca kitab Al-Jawharul Mahfuz wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Baik, sebelum kita mulakan saya mengambil kesempatan mengucapkan salam Syawal. Bukan salam Hari Raya, Hari Raya 1 Syawal sahaja. Dalilnya disunatkan bertakbir pada 1 Syawal. 2 Syawal dah disunatkan berpuasa. Habis tak boleh 1 hari pun cukup nak ziarah keluarga. Ziarah 2 Syawal dan seterusnya. Bukan belum Syawal pun dibenarkan ziarah. Cuma bukan ziarah Hari Raya lah, ziarah Syawal. Baik, sambung. Pada buku saya, muka surat 394 yang Rumi, kelebihan memberi pakaian dan minuman. Ini suatu penamat, kelebihan memberi pakaian dan minuman. Dan pada hadis yang sahih bahawasanya, lebih kurang mafhumnya, barang siapa memberi pakai akan seorang pada dunia kerana Allah, ini tak kira lah bulan apa, dipakaikan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dengan pakaian lah, pakaian di hari kiamat. Di hari kiamat nanti semua orang akan telanjang, tak ada pakaian. Siapa yang memberi pakaian pada orang lain di dunia ini, insya-Allah di akhirat dia akan dipakaikan dengan pakaian. Dan barang siapa memberi minum akan seseorang kerana Allah, diberi minum akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kelebihan. Adapun hadis lebih kurang mafhumnya, dibangkitkan manusia bertelanjang, maka ditanggungkan diguna pakai atas orang yang sedia memberi pakai akan seorang pada dunia. Saya beri pakaian kepada anak isteri boleh tak? Boleh tak, orang juga kan. Lebih-lebih lagi lah. Bab sedekah ni awal-awal kemarin ni dah sebut, sedekah yang paling utama tu satu pada ulama lah. Kemudian turun kepada ahli keluarga, isteri dan anak-anak, Jadi selain kewajipan nafkah tu, lebih daripada nafkah tu dah kira sedekah lah. Baik. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, riwayat daripada Nabi, dia tak Kashfu Ulumul Akhirah, riwayat daripada Nabi SAW bersabda, ia lebih kurang mafhumnya, bersungguh-sungguh olehmu pada membaikkan segala kain kapan bagi orang yang mati daripada kamu. Sungguh-sungguh maknanya kalau yang minimum, kalau lelaki kan 1 helai, bukan lelaki je, lelaki dan perempuan 1 helai kain kafan. Itu paling minimum, maknanya paling ringkas lah. Dah tak ada kain atau dah tak ada duit nak beli kain, 1 helai untuk lelaki dan 1 helai bagi perempuan, menutup seluruh tubuh.
Tapi yang afdalnya lelaki 3 helai, perempuan 5 helai. Jadi bersungguh-sungguh pada membaikkan. Kena carilah, kita lah yang hidup, yang meninggal dunia dah meninggal dunia kan. Kenapa? Maka bahawasanya umatku dihasyarkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, dia dengan segala kapannya dan segala umam yang lain bertelanjang dan tiada berkata suatu. Umat yang lain bertelanjang, umat Nabi Muhammad yang berkapan pakai kain kapan. Itu salah satu hadis lah, Qurtubi. Baik. Jadi ada ke ustaz yang package yang buat satu line ni? Kan sekarang pakai package kan. Meninggal dunia telefon. Kalau dulu kan gotong royong. Dia zaman dulu lah yang kampung-kampung tu kan. Bukan rewang aja, jamuan je ramai-ramai gotong royong. Kapan menguruskan jenazah pun gotong royong. Jadi tak adalah cerita upah ke apa ke, tak adalah kan. Cuma sekarang ni zaman masing-masing dah sibuk kan, busy. Jadi penat pun satu, dan yang kedua tak berapa mahir. Dia dua kena ada, satu tahu ilmunya mahir, yang kedua berani. Kan saya cerita banyak kali kan. Dia dua-dua kena ada, berani pun kena ada, ilmu pun kena ada. Dia ilmu aja, beraninya tak ada, payah juga. Kan, tak payah cerita lah, banyak kali cerita dah. Benda yang sama tu kan. Berani, ilmu tak ada pun tak boleh juga. Wah, memang bedal aja kan. Jadi dua-dua kena ada. Jadi pengalaman hidup saya pernah ada yang, tapi bukan keluarga terdekat lah. Jadi saya pun tak bersuara sangat, takut kecoh ke, ataupun yelah, saya pun tak ada orang kata duit lebih ke apa nak suruh dia ni kan. Dia buat satu helai je mam. Satu helai. Satu helai. Mungkin saya rasa mungkin dia nanti biasa kan orang bentang terus 3 helai baru letak mayat dia, jenazahnya. Ni dia selai je. Lepas tu dia letak mayat. Selai ni ke kemudian baru nak dia ni? Susah pula kan. Tapi memang selai. Macam mana nak cakap benda dah ni kan. Ni nak kena, takut dia memang bawa selai ke apa, tak cukup, nak kena tunggu lagi, payah pula kan. Ya, kapas lebih lah. Cuma kapas tetap kapas lah, maknanya 3 helai tu tak cukup. Maknanya nak dapat sempurna 3 helai tu tak lah. Tak jadi. Yelah, tebal lah. Cuma nak dapatkan 3 helai yang afdal tu tak dapat. Dia walaupun nipis tapi 3 helai dapat yang sempurna tu. Cuma yelah, kalau nipis kan nampak kan, masih nampak. Ni kira tebal lah, cumanya tak mencapai lah afdalnya tu kan. Tapi masa tu saya diam aje lah, tak terkata lah. Nak kata pun aku jadi kecoh ke jadi apa kan. Baik, sebelum tu pun dah kecoh apa? Yang orang ni call orang lain, ini call orang lain, dah 2 orang datang, kecoh. Gaduh situ. Tak bergaduh apa lah, bertekak lah kan. Jadi dah lah, dia kan menambah lagi kan. Jadi kita sedihkan. Kalau kita yang terlibat dalam urusan menguruskan jenazah, kita buatlah yang terbaik baik. Sambung. Di mahsyar keadaan orang berbeza-beza dan dinakal, dipindahkan, ditulis daripada Sa'labi bahawasanya manusia bersalah-salahan. Ini berbeza-beza kan. Bersalah-salahan, berbeza-beza pada menghasyarkan mereka itu, berkumpul di padang mahsyar itu. Maka setengah mereka itu berkenderaan, iaitu orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, naik kenderaan. Dan setengah mereka itu berjalan kaki, iaitu orang yang sedikit amal, ada amal sedikit. Dan setengah mereka itu orang yang berjalan atas mukanya, ya Allah, dan kakinya ke atas, ya Allah, upside down. Dia pakai kepala di muka ni sikit. Ya Allah. Tak macam mana lukanya, siksanya tu kan. Iaitu orang kafir dan orang yang makan riba, ya Allah. Orang bukan Islam dan orang yang makan riba. Jadi salah satu cara dalam kitab Idaman Penuntut kan, saya pernah sebut juga sini.
Bab muamalat. Riba. Riba ni apa? Formulanya senang saja. A pinjam dengan B RM10, tapi B suruh pulangkan balik RM11 atau lebih lah daripada RM10, 20 ke maknanya 11 dan lebih. Maka ringgit yang lebih tu, RM1 dan seterusnya tu, itulah riba. Hukumnya senang je. Maknanya kalau bahasa bank dipanggil interest atau bunga atau faedah, macam-macam lah nama ni kan. Dividen tak? Dividen dia keuntungan. Dividen dia keuntungan. Itu apa, ada dalam bab apa dipanggil? Pelaburan ada. Dalam Islam pun ada pelaburan. Yang ini maknanya duit tu kita niagakan lah. Kita pinjamkan kat dia untuk dia cari keuntungan. Jadi keuntungan dibagi sama rata, dividen ya. Divide kan, dibahagikan. Ini faedah, interest, bunga. Dia tak tulis riba. Terang-terang kan. Tapi itulah dia punya ni konsepnya. Jadi caranya macam mana? Ada pihak bank, ini agak sensitif juga, tapi dari segi ilmu kita kena faham juga. Ada bank, saya pun tak nak sebutlah banknya pasal saya mau masuk YouTube ni, video ni. Ada bank, dia ada interest tapi dia fixed rate. Dia tetap rumah ke kereta ke, maknanya kalau rate-nya 4% je lah sampai habis hutang. Yang satu konvensional kan. Konvensional, kalau konvensional ada lawan je tu. Sebut. Baik, jadi sebenarnya dalam ikut hukum itu dikira riba juga, cuma riba yang tetap. Maksudnya ditetapkan dia punya had dia. Yang konvensional tu tak tetap, naik turun. Baik, jadi macam mana nak elakkan riba? Masalahnya ada satu cara sahaja yang orang nampak lah. Maksudnya yang pertama, beli secara cash. Masalahnya harga bukan murah. Kereta paling murah sekarang Axia pun dah 40,000. Dulu adalah Kancil, itu pun 30,000, Viva 33,000 kan. Ya, makna nak cash tu macam mana kan. Jadi agak payah. Tapi keperluan rumah, kereta kan. Jadi caranya iaitu dalam kitab Ilmu Penuntut, kita niatkan sebagai hibah. Bayaran lebih tu niat sebagai hibah ataupun hadiah. Hibah ni apa? Pemberian semata-mata, tak ada niat apa-apa, saja-saja. Hadiah untuk menggembirakan orang yang diberikan. Tapi tak perlu syarat kita cakap dengan pihak bank, ni saya interest ni saya niatkan hibah atau hadiah. Tak perlu. Kalau nak sebut pun boleh. Cuma sebab apa? Takut pihak bank tak faham. Maaf cik, ni interest, faedah, bunga. Tak saya niatkan hadiah atau hibah. Tak je ni bergaduh kan. Jadi kita niatkan hibah ataupun hadiah. Kan? Nescaya terlepaslah daripada hukum riba. Itu salah satu cara yang diberikan dalam kitab Idaman Penuntut oleh Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Nak mengelakkan riba. Pasal apa? Semua bank dia berkait dengan bank dunia. Bank dunia memang tak ada yang tak ada riba. Baik, sambung dah sebut banyak kali kita ingatkan lagi Jadi berjalan di atas mukanya, kaki ke atas, salah seorangnya yang makan riba. Jadi kita usaha supaya apa yang dah lepas-lepas, mudah-mudahan kita niatkan riba lah. Niatkan riba, minta maaf. Yang lepas-lepas, yang dah lepas tu dah bayar habis, kita niatkan hadiah atau hibah lah. Minta maaf sasul lah. Baik, dan setengah mereka itu orang yang atas rupa kera, monyet, iaitu orang yang berzina. Ya Allah, alhamdulillah tadi. Dan orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya jadi perkahwian antara mereka itu, batu api. Mengadu domba. Kau nak tahu sini ni macam ni kan. Kecuali dalam kitab tasawuf juga, ni kira mengumpat lah. Mengumpat satu, ni cerita batu api. Kalau mengumpat tu tadi cerita keburukan.
yang memang orang tu buat. Tapi itu pun ada hukumnya. Asal hukum mengumpat tu berdosa besar, tapi ada tempat-tempat tertentu wajib. Contohnya untuk menjadi peringatan ataupun keselamatan orang lain. Hati-hati, orang ni dia ada kes curi. Hati-hati. Itu kira keburukan dia lah, aib dia. Kira mengumpat tapi wajib. Pasal apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Dan setengah mereka itu orang yang atas rupa babi. Ya Allah, na'udzubillah min zalik, iaitu orang yang memakan suapan. Rasuah lah, makan suapan. Rasuah dan cukai, dan songgokan. Ulang balik Ustaz yang tadi. Tak, saya baca sekali je. Tengok sendiri tu kan. Dengar sekali cukup lah baca tu kan. Yang ini yang haram. Yang ini yang haram. Dan setengah mereka itu yang buta matanya, orang yang zalim pada hukum syarak. Zalim pada hukum syarak maknanya zalim ni tidak meletakkan hukum pada tempatnya. Dia tak tunaikanlah hukum syarak tu kan. Jadi kita usahalah supaya menunaikan hukum syarak yang kita dah pelajari. Sekuasa kita lah, semampu kita. Kalau tak dapat nak jalankan, bertaubatlah. Bertaubatlah. Dan setengah mereka itu orang yang tuli, kelu. Tuli, bisulah, kelu, tak boleh bercakap. Iaitu orang yang ujub, ajaib dengan ilmunya dan amalnya. Dia bangga diri dengan ilmu, bangga dengan ilmunya dan amalnya. Guna buang. Dan setengah mereka itu orang yang memamah akan lidahnya. Ya Allah, lidahnya dimakan dan mengalir nanah daripada mulutnya. Ya Allah, lidah tu digigit, berdarah lah, nanah pun keluar. Iaitu orang yang mengajar manusia menyalahi perbuatannya akan perkataannya. Tak buat seperti yang tak buat seperti yang disampaikan. Maksudnya apa kalau peribahasa Melayu tu, buat tak serupa bikin. Kena hati-hati, terutamanya saya lah kan, diri sendiri. Disampaikan itu yang disampaikan betul, dia tak buat seperti yang dia cakap, apalagi kalau menyampaikan yang salah. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab kena berkitab, belajar berkitab, sampaikan benda berkitab. Biasakan sebut dalam kitab nama penuntut riba ni, nak ngelakkan begini-begini. Jangan sebut nama orang. Ustaz Aidil cakap kan. Sebut kitab idaman penuntut. Baik, dan setengah mereka itu orang yang terpotong tangannya dan kakinya, kodong, iaitu orang yang menyakiti akan jirannya. Ya Allah, iaitu orang yang sekampungnya. Jadi jagalah hati jiran. Kalau jiran tu tak suka orang bakar sampah, jangan bakar sampah. Dia tu baru jemur baju. Dah yang seorang bakar sampah, habis bau sampah. Tengah masuk rumah, asapnya dah batuk satu keluarga kan. Kadang-kadang tak perasan. Bela kucing ni pun sensitif juga kan, cat lovers ni. Tapi itulah, ilmu kena sampaikan juga kan. Nak bela kucing asalnya bagus, dapat pahala, besar pahala. Tapi jangan sampai nak jaga hati kucing menyakiti hati jiran. Sebab dalam kitab tak ada sebut orang yang terpotong tangannya, orang yang menyakiti kucingnya, tak ada. Dia menyakiti jirannya. Orang macam tu boleh kita menzalimi kucing pun tak boleh juga. Cuma maknanya kena utamakan jiran tu. Contohnya dari segi bau kucing, najisnya. Kucing tu sendiri pun kita kena jaga. Maksudnya fitrah kucing tu, dia sebut banyak kali juga, dia tu nak mengawan, kahwin lah cerita. Kalau manusia kahwin lah, binatang ni nak mengawan. Wah, mentang-mentang dia nak bela supaya tak beranak, sama ada dikasih tu dia potong maluan tu kan, ataupun dikurung, tak bagi mengawan. Dah kucing jantan lalu ngau bunyi tu kan, dia tak tahan. Dia fitrah dia.
Sampai hilang suara. Ni cerita pengalaman sendiri lah. Ceritanya ustaz ni bukan ahli keluarga sendiri. Habis ustaz cakap, dah cakap, buat dek je. Nanti kita dah sampaikan lah kan. Kita, ya Allah, doa ya Allah, bukakanlah hati tuan kau ni. Sian, ada kucing betina kan. Jantan lalu ngau dia. Mana boleh tahan. Dia fitrah dia tu. Cat lovers, tapi cat punya love tu tak ambil berat. Dia memang fitrah dia kan. Apatah lagi kalau dikasih potong pelir ni kalau yang jantan tu kan, supaya tak beranak. Tu pun haram juga hukumnya. Itu dalam kitab apa? Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dan haram mengasi tu disekat buah pelir, disunatkan. Sunat bukan sunat kulit kemaluan, pelirnya tu disunat. Ya Allah, memang tak boleh beranak. Tapi dia punya nafsu mengawan tu ada. Dia pindah ke nafsu makan. Kalau untuk binatang ternakan dibenarkan. Pasal apa? Untuk menambahkan daging. Contoh lembu, kambing, itu dibenarkan mengasi itu kan. Tapi untuk binatang yang tak dibenarkan sembelih, haram. Baik, tak bersambung terima, tak terima lah. Sebab katanya ada yang kata boleh, tapi tak tahulah kitab mana tak sebut. Baik, sambung. Jadi jangan menyakiti jiran. Kalau ada yang terlepas pandang, kita minta maaf lah. Macam-macam kadang jiran kan. Macam-macam lah, bisik ke, lagi apa, macam-macam lah. Fikirlah. Dan setengah mereka itu orang yang tersula atas kayu daripada api, ya Allah, iaitu orang yang berjalan dengan manusia kepada sultan dan raja-raja. Baik. Dan setengah mereka itu orang yang terlebih busuk daripada bangkai, iaitu orang berhadap atas bersedap-sedap dan berlazat-lazat dengan keinginannya, nafsunya daripada yang haram, dan menegah ia akan hak Allah pada hartanya, tak bayar zakat. Jadi hati-hati. Untuk nafsu ni, salah satu untuk mengurangkannya iaitu puasa. Puasa, banyakkan berpuasa. Kerana yang seperti kita maklumkan, nafsu hanya kalah dengan neraka lapar. Kalau neraka yang panas, neraka yang sejuk, tapi masih ada makanan, dia masih lagi ego. Bila masuk neraka tak ada makanan langsung, maka jatuh egonya, nafsunya tu jatuh. Dan setengah mereka itu orang yang dipakaikan baju daripada minyak tanah, iaitu orang yang ahli takabbur, sombong dan ujub dan bermegah-megah. Pakai baju tapi minyak tanah, busuk jugalah kan. Baik, kata Imam Al-Ghazali dalam Kasyaf Ulum Al-Akhirah, bahawasanya segala orang yang berzina dan liwat dibesarkan farasnya pada hari kiamat dan mengalir daripada nanah dan danur macam nanah jugalah, hingga menyakiti dengan mereka itu oleh jiran mereka itu. Orang sebelah masa dekat kiamat nanti pun barulah tak suka kan. Dibesarkan, lepas tu keluar nanah. Ya Allah, na'udzubillah dari. Dan bahawasanya orang yang bermain memukul kayu, memukul kayu ni saya tak faham macam mana, lupa. Memukul kayu, dihasyarkan, dikumpulkan dia, dan kayu permainannya itu digantung pada lehernya. Disimak balik memukul kayu ni macam mana pun. Dan orang yang berserunai, dihasyarkan dia padahal berserunai ia. Dan orang yang minum arak, dihasyarkan dia, dan gelas tempat minumnya digantungkan pada lehernya, dan berjananya pada tangannya, padahal ia terlebih busuk daripada segala bangkai. Alhamdulillah. Jadi kita berusaha mengelakkan, dan kita sampaikanlah kepada yang lain supaya dapat mengelakkan juga daripada perkara-perkara demikian, insya-Allah. Kemudian tatkala sampai mereka itu kepada padang mahsyar, dan iaitu bumi Baitul Maqdis yang suci,
Baitul tu rumah, Maqdis yang disucikan, rumah yang disucikan, yang suci, ditukarkan dengan bumi yang tiada dibuat maksiat, yakni dosa akan Allah atasnya, dosa kepada Allah atasnya. Maka berhenti mereka itu padanya kerana menceraikan hukum antara mereka itu, dan adalah manusia pada mauqif itu, tempat berhenti atas kelakuan yang mati mereka itu atasnya. Kemudian masuk syurga orang mukminun padahal muda belia seperti anak 33 tahun umur sekaliannya. Masuk syurga umur 33 tahun dan tiada bertambah dan tiada kurang. Adapun orang kafir, maka bersalah-salahan kadar tubuh mereka itu, dan datang warid, datang keterangan hadis bahawasanya gigi orang kafir dalam neraka seumpama bukit Uhud, dan pahanya seumpama Warakan, iaitu 2 bukit di Madinah, besar macam gergasi. Kenapa? Supaya rasa siksaan. Na'udzubillah min zalik. Dan riwayat daripada asar daripada sahabat bahawasanya Allah Ta'ala menghasyarkan, menghimpunkan di padang mahsyar segala umat daripada manusia dan jin bertelanjang sekaliannya lagi hina. Senya telah ditinggalkan kerajaannya daripada raja-raja dan yang kemuliaan daripada orang yang mulia-mulia, maka jadi hina dan kecil mereka itu. Kemudian daripada kebesaran dan mengerasi mereka itu atas hamba Allah pada bumi, memaksa-maksa, buat zalim lah. Dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh Allah Ta'ala, tak menunaikan perintah Allah. Kemudian datang berhadap segala binatang daripada tempatnya, padahal tunduk kepalanya. Kemudian daripada liarnya jinak daripada makhluk, jadi hina dan merendahkan dirinya daripada sangat huru-hara. Demikian hari itu, serta bahawasanya tiada atasnya dosanya suatu. Maka berhenti sekaliannya di belakang makhluk, yakni di belakang mereka itu. Kemudian berhadap segala syayatin, yakni syaitan-syaitan, padahal merendahkan diri mereka itu hina. Kemudian daripada takabburnya, sombongnya kerana melentangkan atas Tuhan, Malikul Dayyan, yang melanggar perintah Allah, syaitan. Maka apabila sempurna bilangan isi bumi daripada manusia, jin, syayatin, yakni syaitan-syaitan dan binatang, maka bertaburan segala bintang di langit jatuh atas mereka itu, dan dihempaskan matahari dan bulan, maka kelamlah atas mereka itu, gelap. Maka sekalian makhluk menilik kepada demikian huru-hara itu, maka antara adalah mereka itu dalam demikian tiba-tiba berpecah-pecah langit dengan setebal-tebalnya di atas kepala mereka itu dan adalah tebalnya perjalanan 500 tahun hingga memutuskan tingginya. Maka apalah kesusahan dan kepayahan daripada huru-hara suara pecahnya pada pendengaran segala telinga makhluk, suara bunyi yang kuat. Kemudian maka hancurlah ia daripada huru-hara. Demikian hari itu hingga jadi seperti perak yang hendak dituang di atas api, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ih. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, pada hari yang adalah langit itu seperti perak yang hancur, dan adalah segala bukit seperti bulu yang diterbangkan angin. Suratul Ma'arij ayat 8 hingga 9. Ini cerita hari kiamat. Dan lagi firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kadbihan. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, maka apabila pecah-pecah langit, maka adalah ia seperti bunga mawar, merahnya seperti kulit yang merah. Suratul Rahman ayat 37. Ini cerita kiamat. Kemudian maka turun segala malaikat daripada tepi langit ke bumi dengan mengucap takdis, subhanallah lah, bagi Tuhan. Maka terkejut segala makhluk daripada sangat besar tubuh mereka itu. Nampak malaikat dengan rupa sebenar.
dan huru-hara suara tasbih mereka itu, dan takut bahawa ada mereka itu disuruh mengambil akan makhluk bawa kepada neraka. Kemudian berbaris mereka itu di belakang keliling makhluk, padahal tunduk kepala mereka itu daripada sangat besar huru-hara pada hari itu. Lagi hina merendahkan diri bagi Tuhan. Demikianlah malaikat langit yang kedua dan yang kemudian, hingga kepada langit yang ketujuh. Sebenarnya berganda-ganda isi tiap-tiap satu langit atas isi langit yang dahulu pada bilangannya dan besarnya dan keras suaranya. Maka apabila berhimpunlah pada mauqif tempat berhenti itu oleh sekalian ahli tujuh petala langit dan bumi, ditambahkan panas matahari. Kita pun cuaca panas ni ada yang sampai meninggal dunia kan. Dekat Malaysia 2 orang, seorang Kelantan, seorang lagi dekat Johor kan. Budak. Banyakkan minum air tuan-tuan Dan kata setengah daripada tabi'in, digandakan panas matahari atas satu kaum kadar 70 kali daripada panas matahari di dalam dunia. Ya Allah. Kat dunianya pun tak tahan sampai ada meninggal dunia. Ini 70 kali ganda panasnya pada hari yang sangat panas. Kata setengah daripada as-salafus salih, iaitu sahabat, jikalau naik matahari atas bumi ini seperti kelakuan naiknya pada hari kiamat, nescaya terbakar segala bumi dan hancur segala bukit dan kering segala sungai, dan hinalah segala raja-raja dan kecil seperti semut daripada dijinjak, ini dipijak akan mereka itu dengan kaki manusia. Tu kalau matahari hari kiamat tu terbit dekat bumi, maka tiada dekat dunia lah, maka tiada kejadian mereka itu seperti semut, seperti barang yang diwahamkan oleh setengah manusia. Kemudian dihampirkan matahari daripada makhluk seperti hampir anak panah daripada busurannya. Anak panah dengan busurnya kan dekat, melekat lah. Kata setengah ulama, hingga adalah antaranya dan antara mereka itu kadar mil, ini batu, iaitu batang penyelak mata, dan tiada naung, tiada payung pada hari itu melainkan naung arash, naungan arash. Maka setengah daripada mereka itu di dalam naungan arash, dan setengah mereka itu di dalam naung kebajikannya seperti sedekah, dan setengah mereka itu di dalam panas matahari. Jadi salah satu cara nak dapat naungan arash di hari kiamat, sedekah. Sebenarnya telah menghancurkan dia oleh panasnya, dan sangatlah kesukaran dan kesusahan atas mereka itu, serta sangat bersesak-sesak dah lah, ramai, panas. Ya Allah, kita kalau pernah rasa pernah rasa lah kan, bersesak-sesak, panas. Ya Allah. Paling tidak pun masa perhimpunan sekolah lah dulu, beratur ramai-ramai kan. Walaupun pukul 7, jejak pukul 8 tu dah panas juga tu. Kena pula ucapan guru besar, pengetua panjang pula. Ada kesalahan disiplin pula, guru disiplin berucap, ini berjela-jela punya kesalahan disiplin. Ada yang pengsan. Ataupun ni berbarisan, hari sukan. Ini kan hari sukan ni kan. Masing-masing nolak. Kalau boleh tak nak masuk barisan. Pasal apa? Menunggu ucapan ni. Ya Allah. Dan itu bukan pukul 8, perhimpunan pukul 8, 7 pukul 8, ini 9, 10. Panasnya dah macam apa? Pengsan, mamai pengsan. Tu gambaran. Dekat akhirat, dekat hari padang mahsyar lagi, seluruh makhluk dia tak ada pilih-pilihan. Ini makhluk tertentu je tak kan. Ada kecuali jugalah, ikut amalan tu kan. Ada kecuali. Dan bertindih-tindih setengah atas setengahnya, bukan setakat bersesak kanan kiri, bertindih-tindih. Ya Allah. Hingga adalah atas satu kaki 1000 kaki. Ya Allah. Dan hampir berputus-putus leher mereka itu daripada sangat dahaga. Ya Allah, sangat haus. Sebenarnya telah berhimpun. Dia masalahnya haus tapi tak mati, panas tapi tak mati. Jadi kalau mati tu hilanglah panasnya, dahaganya tu kan. Tak mati. Rasa je lah dahaganya tu kan, panasnya tu. Ya Allah. Jadi berusahalah supaya tambahkan amalan dengan ikhlas, insya-Allah. Sebenarnya telah berhimpun atas mereka itu panas matahari dan panas nafsu dan panas bersesak-sesak, panas badan dan nafsu badan, dan limpah peluh daripada mereka itu atas muka bumi. Keluar peluh dan masuk ia ke dalam bumi 70 hasta.
Maka adalah manusia atas kadar amal mereka itu pada peluhnya. Cerita peluh pula. Maka setengah mereka itu orang yang sampai peluhnya pada kedua kakinya, sampai kaki je, selamat. Tapi pun tak selesa juga. Dan setengah mereka itu orang yang sampai ia kepada betisnya, atas sikit. Dua kaki tu kira tapak kaki tu lah, bahagian kaki sampai buku lali lah. Ada yang sampai betis. Dan setengahnya orang yang sampai ia kepada perutnya, sampai perut. Gatal-gatal lah. Peluh kat baju je gatal-gatal. Ini apa nama, peluh macam air sungai. Dan setengahnya orang yang sampai ia kepada mulutnya. Tu cungap-cungap. Kan? Maka sangatlah kesusahan dan huru-haranya, ya Allah. Tiada makan dan tiada minum. Lapar. Haus. Dan tiada mencapai oleh sesuatu daripada yang tersebut itu akan anbiya, nabi-nabi tak kena. Awliya, wali-wali Allah. Dan syuhada, orang yang mati syahid. Dan salihin, orang yang soleh. Soleh ni apa orang soleh? Orang yang menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Baik. Paling tidak segala yang wajib. Sunat pun dia tak buat, yang wajib je dia buat. Alhamdulillah, kira soleh. Dia buat yang wajib saja dan dia tinggalkan yang haram. Syaratnya lah. Contohnya sembahyang 5 waktu. Dia tak sembahyang sunat, dia sembahyang 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sembahyang sunat dia tak sembahyang pun. Masuk syurga tak? Masuk. Tapi dengan syarat tak buat perkara apa nama ni, dosa lah. Tak buat dosa. Kalau buat dosa kena taubat lah. Agama Islam ni senang. Dia macam periksa BM juga. BM kan wajib lulus. BM tu nak lulus senang. Yang susah nak dapat A. Saya cikgu BM tahulah. Budak-budak ni yang Melayu ni, lulus BM tu senang. Dia orang Melayu, senang nak lulus tu senang. Setakat lulus tu senang. Tapi nak dapat A tu yang susah. Baik, jadi apa nama ni macam tu juga. Nak dapat yang soleh, orang soleh tu senang sebenarnya, taklah susah. Tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Tapi nak tahu mana perintah Allah, mana larangannya, kenalah belajar. Kalau tak nanti dia buat yang larangan, dia tinggalkan yang perintah. Kerana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, tiada menduka cita akan mereka itu oleh terkejut yang sangat besar. Suratul Anbiya ayat 103. Maka mereka itu aman daripada azab Allah. Mana? Anbiya, awliya, syuhada, salihin. Tetapi takut mereka itu akan Tuhan, akan sebagai takut ijlal dan ta'zim, membesarkan dan mengagungkan. Bukan takut tu macam kita takut manusia kan, tak nak dekat. Takut pada Allah ni makin kita dekatlah hubungan kita dengan Allah. Baik. Tajuk seterusnya, anak-anak memberi minum kedua ibu bapanya di padang mahsyar. Ya Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan pada hari kiamat itu barang siapa ada ia daripada ahli bahagia dan mati baginya beberapa anak kecil. Orang yang waktu kat dunia ada anaknya waktu kecil meninggal dunia, dikeluarkan baginya dengan terenang. Apa ni terenang? Tempat air daripada terenang syurga, pada padang mahsyar. Maka memberi minum mereka itu akan dua ibu bapanya akan air sejuk, lagi tawar, lagi jernih. Ya Allah. Saat panas macam tu dapat air sejuk. Ya Allah. Jadi sabarlah. Bagi yang ada anaknya meninggal dunia di dunia. Dan senyap mimpi setengah daripada orang solihin bahawasanya hari kiamat telah berdiri dan ia di dalam mauqif, tempat berhenti, mahsyar lah, sangat dahaga. Dan beberapa kanak-kanak memberi minum akan manusia. Maka kataku bagi mereka itu, beri minum olehmu akan daku. Minta sikit air dik. Dik, minta air sikit dik. Maka kata mereka itu, adakah bagi engkau di sini anak? Kau anak kau mana? Anak pak cik mana?
Maka kataku tiada, tak ada anak. Pakcik tak ada anak. Maka kata mereka, tiada bagi engkau bahagian daripada air ni. Minta maaf pakcik. Ini untuk orang yang masa kat dunia anak dia meninggal dunia. Tapi jangan pula bunuh anak tu. Tentang nak dapat ni, bunuh anak tu kecil. Itu tak dapat. Ni ceritanya meninggal dunia lah. Kan dah usaha meninggal dunia, dah usaha jaga anak tu kan, bukan dia biar gitu aja. Kata ulama, apabila berpeluh segala makhluk pada hari itu, daripada sangat panas dan tiap-tiap seorang di dalam peluhnya, tetapi tiada mencapai daripadanya oleh orang yang di sisinya daripada orang yang bahagia, seperti tiada dapat seorang berjalan pada hari kiamat di dalam nur orang lain. Dia tak boleh tumpang orang lain punya kebahagiaan. Menumpang kasih, tak ada. Dan sebenarnya nur cahaya tiap-tiap seseorang itu atas kadar dirinya juga, dia untuk diri dia, tiada melampaui pada orang lain, dia tak boleh kongsi. Maka iaitu menunjuk atas sempurna kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada curi-curi, ambil kau punya ni sikit, tak ada. Kuasa Allah Taala, Allah Taala lah yang jadikan. Dan kebesaran hari kiamat. Dan bandingan yang demikian itu, barang yang jatuh, perkara yang berlaku di dalam dunia adalah orang mukmin berjalan di dalam nur imannya. Nur iman tu apa? Cahaya iman, tauhid yang betul, akidah yang betul. Akidah yang betul. Dan orang kafir sesat dalam kelam kufurnya, akidah yang salah. Tiada mencapai ia daripada nur iman, cahaya iman orang mukmin sesuatu. Demikian lagi orang yang melihat berjalan dengan orang buta bermafiah-mafiah, tiada mencapai ia daripada nur mata orang melihat itu suatu. Jadi masing-masing punya amalan, dia tak boleh kongsi-kongsi. Dan adalah panjang masa berhenti makhluk pada mauqif itu, pada mahsyar itu, kata setengah ulama 1000 tahun. Ya Allah, seperti firman Allah Ta'ala pada surah As-Sajdah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, kemudian kembali pekerjaan kepada Allah Ta'ala pada hari yang adalah kadarnya 1000 tahun. 1000 tahun dunia tuan-tuan. Satu hari di akhirat 1000 tahun, di dunia ini 1000 tahun. Jadi 1000 kali 1000, 1 juta hari. 1 juta hari, ya Allah. Jadi cukuplah kadar ni tuan-tuan. Ini serba sedikit tentang gambaran hari kiamat dan juga di padang mahsyar. Mudah-mudahan jadi semangat untuk kita terus beramal, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.